Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. So untuk hari ini kita akan belajar untuk bahagian yang pertama, bab 9 matematik tingkatan 4, kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, untuk perkara yang pertama, perkara A, kita akan belajar peristiwa bergabung. Okey, yang pertama kita nak kenal pasti apa yang dimasukkan dengan peristiwa bergabung ni. Peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Okey, dan peristiwa bergabung ini boleh terhasil daripada satu atau lebih eksperimen. Okey, apa maksud satu eksperimen ni? Okey, bermaksud contohnya kalau ada shilling, okey, ada shilling, okey, dilambung sebanyak 2 kali. Okey, kalau lebih eksperimen, contohnya 1 shilling 1 dadu. Okey, dan kesudahan satu peristiwa bergabung boleh diwakilkan dengan pasangan tertib. Pasangan tertib maksudnya, okey, peristiwa pertama ialah A, okey, kesudahan peristiwa pertama ialah A, kesudahan peristiwa kedua ialah B. Ini dipanggil pasangan tertib. Okey, rumus jumlah bilangan kesudahan yang mungkin, rumusnya ialah bilangan sampel sama dengan bilangan peristiwa A darabkan dengan bilangan peristiwa B. NA darab NB Okey, NS ialah jumlah bilangan kesudahan yang mungkin, NA bilangan kesudahan peristiwa A, NB bilangan kesudahan peristiwa B. Contoh, tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Scraping card berhuruf dipilih secara rawak daripada kotak P dan kotak Q. Okey, sekarang kita nak tuliskan ruang sampel. Okey, ruang sampel, okey, ada beberapa cara yang kita boleh gunakan, dan yang saya paling suka secara peribadi ialah saya menggunakan kaedah jadual. Okey, kalau ada dua kotak macam ni ataupun dua peristiwa, saya suka gunakan jadual. Jadual macam mana? Okey, so kotak pertama yang disebut ialah yang mengufuk, ataupun saya suruh gunakan perkataan X. Okey, yang kotak yang kedua ni yang mencancang ataupun Y. Okey, apa X atau apa Y ni? Okey, macam ni lah. Kalau paksi X, okey, ni paksi Y. Okey, bermaksud kalau kotak P ni saya susun secara mengufuk. Okey, secara mengufuk. Okey, untuk kotak Q secara menegak. Okey, secara menegak macam ni. Okey, sebab dia ada 4 huruf, bermaksud dia ada 4 kotak yang mencancang lah. Okey, macam ni. Okey, kemudian untuk kotak P ni D, U, V, V pula Z. Okey, untuk kotak yang mencancang ni 2, 6, 8, 9. So saya akan tulis yang ni kotak P, lupa tulis, ini kotak Q. Okey, sekarang saya akan tuliskan dulu kotak P dulu. Kenapa kotak P? Sebab kalau kita baca koordinat, kita baca X dulu, baru kita baca Y. So sini D, 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 U, 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 Z, 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 Z. Kemudian baru tulis yang mencancang pula. 2, 2, 2, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 9. Okey, sekarang bila kita nak tuliskan dalam bentuk pasangan tertib, okey, kita boleh tulislah. Okey, dalam bentuk kurungan D2, D6, D8, D9, kemudian U2, U6, U8, U9. Seterusnya Z2, Z6, Z8, Z9. Okey, so kita dah siap menulis ruang sampel. Okey, kalau ditanya
berapa bilangan sampel. Okey, kalau ditanya berapa bilangan sampel, okey, saya tambah soalan lah. Okay, kalau ditanya lah. So, katanya bilangan sampel ni sama dengan berapa bilangan bilangan peristiwa A. Okey, ada 1, 2, 3. 3 darab yang peristiwa B ni ada 1, 2, 3, 4. 4. 3 darab 4 ialah 12. So, kalau kita kira balik dia punya jumlah sampel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, sama. Okay, itu kalau ditanya bilangan sampel. Alright. Perkara B pula. Okay, perkara B kita nak belajar peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okay, yang pertama kita nak bezakan di antara peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okay, dua peristiwa A dan B ialah yang pertama bersandar. Okay, jika peristiwa A dan B adalah bersandar, okay, jika peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Okay, ini berlaku bila suatu peristiwa itu berlaku tanpa ada permulangan. Okay, manakala peristiwa tak bersandar pula, okay, dua peristiwa A dan B tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Okay, dalam arti kata lain, tidak ada permulangan. Okay, tidak ada permulangan ni, apa maksudnya permulangan ni? Okay, kita akan tengok contoh. Okay, contoh kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar dan berikan justifikasi anda. Okay. A. Dua orang wakil sekolah dipilih secara rawak daripada 3 orang murid perempuan dan 2 orang murid lelaki. Okey, so kita nak tentukan sama ada peristiwa ini bersandar ataupun tidak. Okey, bila kita melibatkan orang, okay, orang tidak boleh ada dua kali dalam suatu masa. Jadi orang bila berlakunya peristiwa yang melibatkan manusia, okey, manusia, okey, dia tidak akan ada, okey, tiada permulangan. Okey, sebab manusia tidak akan boleh berada dua kali dalam suatu masa. So, bila tiada permulangan, automatik dia akan jadi peristiwa bersandar. Okey. Bersandar. So, kenapa dia bersandar? Okey, sebab peristiwa yang A, okey, nak tulis dia punya justifikasi panjang sikit. Okey, kerana apa? Kerana okey, kebarangkalian memilih okay, murid perempuan akan mempengaruhi kebarangkalian memilih murid lelaki. Okey, ruang tak cukup lah saya buat. Okey, saya tak perasan ada soalan justifikasi. Okey, tak apa. Okey, yang kedua, mendapat dua keping kad bernombor sama apabila dua keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel dengan nombor 1, 2, 3, 1 demi 1 dengan permulangan. Okey, ada perkataan kat sini, ada satu istilah pula. Okey, satu terms lah, kita panggil satu ayat dengan permulangan. Okey, bila dah ada perkataan dengan permulangan, okey, automatik dia akan jadi peristiwa okey, tak bersandar. Okey, tak bersandar. Okey, kenapa dia tak bersandar? Sebab okey, kebarangkalian memilih kad pertama tidak akan mempengaruhi kebarangkalian memilih
peringkat kedua. Okey, sebab dia ada pengulangan. Okey, kalau dia tiada pengulangan, dia akan jadi peristiwa yang bersandar. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya kita akan tengok perkara yang kedua, iaitu membuat dan menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, kebarangkalian dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Okey, ini hanya untuk yang tak bersandar sahaja. Okey, sebab dia ada pengulangan. Okey, hukum darab kebarangkalian, hukum pendaraban kebarangkalian, okey, P, A dan B, okey, sama dengan P, A and B, yang dipanggil N lah ni, sama dengan P, A darab P, B. Okey, bila ada perkataan dan kat sini, okey, simbolnya kalau dalam bentuk simbol ialah N, okey, bersilang, okey, dan dia punya tanda operasi lah darab. Okey, contoh, sekeping kad berhuruf dipilih secara rawak masing-masing daripada kotak P dan Q. Tentusahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapatkan D dan nombor ganjil dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, keyword kat sini dalam soalan dia ada perkataan peristiwa pertama dapatkan D, okey, dan okey, ada ayat yang kedua ni dan, okey, dan peristiwa yang kedua ialah mendapat nombor ganjil. So kita nak menentusahkan konjektor rumus. Okey, yang pertama kita menggunakan rumus. Okey, rumus yang diberilah, rumus pendaraban hukum, rumus hukum pendaraban kebarangkalian. Panjang sangat nama dia. Okey, so kita ada kotak P dan kotak Q. Okey, yang pertama, peristiwa pertama ni apa? Kita nak dapat huruf P. Okey, nak dapat huruf P. Okey, P, oh huruf P pula, apalah Syashul ni bagi. Okey, so pada balik nak dapatkan huruf apa? Huruf D. Okey, nak dapatkan huruf D. So kebarangkalian mendapat huruf D sama dengan bilangan D bagi dengan bilangan sampel. Okey, ini dah belajar masa tingkatan 1. Okey, kemudian bilangan D ada apa? Ada satu saja. Sampel ada 1, 2, 3. Jadi 1/3. Okey, yang kedua pula nak dapatkan nombor ganjil. Okey, nombor ganjil 2, 6, 8, 9. Okey, maksud nombor ganjil? Nombor ganjil ialah 9. So PG, saya pakai PG lah. Okey, senang. Okey, sama dengan NG per NS. So ada satu je nombor ganjil, ada sampel ada 1, 2, 3, 4. So 1/4. Okey, kemudian rumus dia P, D, N, G. Okey, huruf T dan nombor ganjil bersamaan. Okey, PD darabkan dengan PG. Okey, 1/3 darabkan dengan 1/4 bersamaan 1/12. Okey, ini dalam bentuk hukum. Okey, rumus pendaraban kebarangkalian. Okey, sekarang nak tengok pula, kita nak bandingkan, nak tentusahkan betul tak rumus yang kita gunakan ni. Okey, nak tentukan kita boleh pakai, okey, kaedah yang kedua tadi macam yang saya buat mula-mula, saya gunakan kaedah jadual sebab kita nak senaraikan peristiwa ataupun menyeraikan kesudahan yang kita dapat. Okey, so saya buat kotak macam biasa. Okey, kotak ada 3 huruf. Okey, 1, 2, 3. Okey, kemudian kotak Q ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kotak untuk Q. Okey, saya tukar colour pen dulu. Okey, kotak P, T, U, Z. Kotak Q 2, 6, 8, 9. Okey, saya senaraikan dulu. Okey, D 4 pula. U, Z. Okey, kotak Q pula. Okey, 2, 6, 8, 8, 9. Okey, sekarang kita dah dapat jadual.
So sekarang kita nak mencari mana satu yang ada huruf D dan ada huruf 9. So jawapannya ni ada satu saja. Ada satu saja. So kita punya kesudahannya ialah D9. Ada satu je. Right. So bilangan sampel ialah bilangan kotak dalam P darabkan dengan bilangan kotak dalam Q. Kotak P ada 3, kotak Q ada 4, sama dengan 12. So yang ni ada satu saja bilangan dia. Jadi bila kita nak buat P, huruf D dan juga nombor ganjil, ada satu saja, satu bilangan sampel ada 12. So bila kita bandingkan dua-dua, sama. Jadi dia dah terbuktilah, kita dah tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian. Kita bandingkan yang pertama rumus dan yang kedua dalam bentuk jadual. Selain daripada bentuk jadual, kita boleh menggunakan gambar rajah pokok ataupun plot titik. Alright, yang ketiga pula, menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Contoh, sekeperingkat berhuruf dipilih secara rawak masing-masing daripada kotak X dan kotak Y. Dengan menyeraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf konsonan dan nombor ganjil. Kotak yang pertama ialah konsonan. Kotak yang pertama pula, peristiwa pertama konsonan dan peristiwa kedua ialah ganjil. Dan ada perkataan dan di sini. So sekarang kita nak membuat ataupun mencari kebarangkalian. So kita boleh menggunakan cara yang pertama, menggunakan kaedah rumus, ataupun cara yang kedua kita boleh menggunakan jadual. So kalau kita nak cara yang selamat, saya mencadangkan sebab dia ada dua soalan sini. Yang pertama dia suruh hitung kebarangkalian. Ni yang pertama. Yang kedua dia nak yang pertama pula. Padam balik. Yang pertama dia nak senaraikan. Senaraikan kesudahan. Ini yang pertama. Yang kedua kebarangkalian. Kebarangkalian. So yang saya nampak kat sini, cara yang paling mudah ialah kita boleh menggunakan kaedah jadual sebab dia automatik, dia boleh terus senaraikan kesudahan. Dan terus boleh cari kebarangkalian. Ini untuk langkah yang selamat lah. Kemudian saya akan gunakan kaedah jadual lah kalau macam tu. So saya akan gunakan kaedah jadual. Jadual. So kotak X ada 4 baris. 1 2 3 4. Kotak Y ada 3 je. 1 2 3. So saya tukar pen. Ni kotak X. Kotak X ada E M A S. Kotak Q ada kotak Q pula. Kotak Y ada 9 1 6. So senaraikan terus. E M A S. Y 9 1 6. So kita dah siapkan ruang sampel dalam bentuk jadual. Kalau kita nak senaraikan pun boleh juga. So kita cari mana satu yang ada huruf konsonan. Konsonan ni apa? Huruf ada dua. Huruf ni ada dua. Yang pertama huruf vokal. E E I O U. So selain daripada huruf vokal dipanggil sebagai konsonan. Konsonan ialah selain vokal lah. Lebih banyak. Selain vokal. So dalam emas ni, kotak X ni, mana satu huruf konsonan selain daripada A E I O U? M dengan S. Alright. So kita cari huruf M.
Okey, huruf M dan juga huruf S. Okey, saya bulatkan dulu huruf yang ada huruf M, okey, dan yang ada huruf S. Okey, kemudian kotak Y cari nombor ganjil. Nombor ganjil yang mana nombor ganjil? Okey, nombor ganjil ada 2, 9 dengan 1. Okey, kemudian saya bulatkan nombor yang ada 9 dengan 1. Okey, 9 dengan 1. Okey, so nampak kat sini mana dua bulatan yang bertindih. Okey, yang saya nampak ialah yang pertama M9, yang kedua M1, yang ketiga ialah S9, yang keempat S1. Okey, ini yang dua bulatan yang bertindih lah. Okey, yang warna kuning dengan yang warna biru muda. So kita senaraikan kat sini jawapannya. Okey, yang pertama M9, yang kedua M1, yang ketiga S9, yang keempat S1. Okey, so ada huruf konsonan dan juga huruf nombor ganjil. Okey, sekarang nak cari bilangan sampel NS. Okey, bilangan kotak X yang pertama ni ada. Okey, bilangan X darabkan dengan bilangan kotak Y. So kotak X ada 4 huruf, kotak Y ada 3 nombor. 4 darab 3 ialah 12. So nak cari dia punya kebarangkalian mendapat konsonan. Okey, kita pakai A and B lah balik. A and B, konsonan dan juga nombor ganjil. Okey, bilangan yang mendapat nombor konsonan dan nombor ganjil bahagikan dengan bilangan sampel. So tadi yang jawapan yang atas tadi lupa nak gariskan. Okey, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Bilangan sampel ada 12. So kita boleh kecilkan 4 per 3 sifir 4. 4 lagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Jawapannya ialah 1 per 3. Okey, 1 per 3. So kita dah siap menenaraikan kesudahan yang mungkin dan juga kita dah mencari kebarangkalian mendapat peristiwa mendapat huruf konsonan dan nombor ganjil. Okey, so kalau kita nak buktikan lah, kalau kita tak percaya betul ke jawapan ni, okay, kita boleh menggunakan hukum pendaraban kebarangkalian. Okey, hukum pendaraban kebarangkalian. Okey, saya buat kata PD. Okey, contoh jadi yang pertama kotak X ni mencari nombor huruf konsonan kan. Okey, huruf konsonan. Okey, konsonan ada 2. Okey, 2 per 4, jawapannya 1 per 2. Okey, yang kedua, kebarangkalian yang kedua mendapat nombor ganjil. Okey, nombor ganjil pun ada 2 nombor, sampelnya ada 3. So darabkan sajalah P, K and G sama dengan 1 per 2 darabkan dengan 2 per 3, jawapannya 2 per 6. Bila kecilkan sifir 2, 1, 3 akan dapat 1 per 3 pun sama juga. Okey, akan dapat jawapan yang sama, cuma kita kesenaraikan lah. Alright, okey, so itu saja untuk video kali ini. Di video yang akan datang kita akan belajar perkara sirkular, iaitu peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya boleh tuliskan pada ruangan komen. Jika ingin dapatkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh join channel Telegram saya Cikgu Fazli Handsome. Okey, kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.